Bapa yang baik, 主，你这是么好的？ kami bersyukur karena Bapa mengantarkan kami sampai berada di penghujung tahun ini. 我们感谢父上帝，你从年首到年终都带领我们。 Menengok perjalanan yang sudah kami lewati, 我们在查看我们所经过的路， kami memiliki banyak harapan. 我们满有盼望。 Ada harapan yang terwujud persis seperti apa yang kami mau. 有一些盼望是可以照我们所信愿的，我们可以得着。 Tapi ada satu dua harapan sudah kami bawakan di dalam doa tetapi tidak terwujud seperti apa yang kami mau. 但是有些事件，我们经常在你面前祷告，但我们还没得着答复。 Ini membuat kami kecewa, Tuhan. 我们有时感到失望。 Tuhan, ada apa, Tuhan? 主，到底我们怎么是？ Adakah sesuatu yang tidak beres di dalam pemahaman kami? 是不是有一样的事件是在我们心里思想上的错误？ Sekarang mohon Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. 愿你今天早上亲自对我们说话。 Hanya di dalam nama Yesus Sang Firman Hidup itu kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣生命祈求。 Amin. 阿门。 Selamat pagi jemaat. 各位弟兄姊妹们早安。 Bersyukur sekali tahun ini Tuhan memberikan kepada saya kesempatan 2 kali berkhotbah di sini. 感谢上帝，今年我有2次有机会在这里证道。 Yang lalu saya ingat itu tanggal 5 April khotbah di Paskah. 上一回4月5号是在受难节，我来这里讲道， Pak Lukas juga yang menjadi penterjemah. 也是我为他翻译。 Terima kasih kepada majelis jemaat hamba Tuhan yang memberi kepercayaan. 谢谢传道人这次给我机会在这里讲道。 Nah, tema firman Tuhan sudah dipersiapkan untuk kita. 这里的讲题为我们预备了。 Adapun ayatnya dipilihkan dari Yesaya pasal 9 ayat pertama. 我们所要读的经文是以赛亚书第9章第1节。 Tapi saya mohon izin untuk boleh meneruskan sampai di ayat 6. 但是请准许我读到第1到第6节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia, nanti Bapak Lukas akan membacakan di dalam bahasa 先 Mandarin. 用印尼语读，再用华语来读。 Yesaya 9 mulai dari ayat yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. 以赛亚书第9章第1节到第9节，但那受过苦的必不再见幽暗。从前上帝使西布伦地和拿弗他利地被藐视，末后却使这沿海的路、约旦河外邦人的加利利的这座荣耀，在黑暗中行走的被百姓看见了大光，住在死荫的之地的人有光照耀他们。你使这国民繁多，加增他们的喜乐，他们在你面前欢喜，好像受割的欢喜，像人分乳物那样的快乐。
因为他们所负的重恶和肩头上的杖，并欺压他们人的棍，你都已经折断，好像在米甸的日子一样。战士在战乱杀之间所穿戴的盔甲，并那困在血中的衣服，都必作为和可烧的，当作禾柴。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名为称为奇妙、慈是、全能的神，永在的父，和平的君。他的政权与平安必在加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从前进到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。主使一言入于雅各家，落于以色列家。这众百姓就是以法莲和撒玛利亚的器皿，都要知道他们凭骄傲自高自大的心。Jemaat yang disayang oleh Tuhan, setiap kita memiliki asa atau harapan. 主所爱的信徒们，那就是我们每一个人都是有一个盼望。Sebagai orang yang barangkali lalu lalang di Maijen Sungkono dan HR Muhammad, 身为一个人，我们每日在这马路上不断的经过。kita merasakan betapa macetnya jalan ini kalau pada pagi hari atau sore hari. 我们看到在这地方早上、下午就在那里有塞车。Apa harapan kita? 我们想望着什么呢？ Ya, kalau boleh biarlah cepat-cepat dibangun underpass sehingga nanti bisa lancar. 若是可以的话，我们可以做一个隧道，使我们可以顺利的通过。 Saya tahu sebagian besar dari kita adalah pelaku bisnis. 我知道大家都是做生意的。 1 tahun hampir lewat ini, itu secara ekonomi kita melihat sulit sekali 一 perkembangannya. 年将要过去，我们看到在经济上是这样的困难。 Lalu apa harapan kita? 那么我们有何盼望呢？ Ya, kalau bolehlah nanti tahun depan bisa lebih baik 若是 ekonomi. 可以的话，明年会更好。 Ya, karyawan kalau boleh udah jangan macam-macam lah, kerja yang baik, jangan ikut-ikutan demo. 我们的职员能够乖乖的，不要随着他们去示威。 Kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak masih sekolah juga punya harapan. 我们身为家长，我们孩子在念书，我们也有盼望。 Berharap agar anak-anak kita itu sekolah dengan baik, bisa ulangan dengan baik, terus lulus dengan baik, nanti dapat sekolah lanjutan yang lebih baik. 我们希望他们好好读书，他们毕业以后可以找到名校，在那里读书。 Kalau nanti anak-anak sudah gede, udah waktunya punya pacar, biar kita berharap juga dia punya pacar yang baik, membangun keluarga yang baik. 若是他们成人的话，是他们找到一个好对象，使他们可以建立一个幸福的家庭。 Kalau misalnya dia nanti sudah selesai uni, kita juga berharap agar anak ini bisa jadi putra mahkota buat kita. 他大学毕业以后，是他可以继承我们的事业。 Barangkali kita berharap dia bisa melanjutkan karir kita. 或许我们希望让他可以继续我们的工作， Itu semua harapan kita. 这就是我们所期望的。 Yang saat ini punya anggota keluarga sedang sakit atau sendiri sakit, berharap bisa sembuh. 这个时候，我们身上有疾病，或者我们的家人有病，我们也希望他们可以蒙医治。 Kita yang saat ini sehat berharap bisa tetap sehat, jangan sakit-sakit. 我们这个时候健康，是我们可以保持健康，没有染上什么疾病。 Sebagai jemaat juga punya harapan terhadap hamba Tuhan. 身为信徒，对传道人，你们也有一些盼望。 Kalau boleh ya hamba Tuhan, kalau khotbah jangan berdiri. 若是可以的话，传道人讲道不要在这里站着， Bukan berarti kalau khotbah duduk maksudnya. 并不是说我们讲道在这里坐着。 Tapi hamba Tuhan itu jangan hanya khotbah, tetapi menjalankan apa yang dikhotbahkan. 但是传道人不但可以讲道，但是他却要行道。 Kita semua punya harapan. 我们大家都有一个期望。 Bagaimana kalau di rumah mati lampu? 若是我们在家停电的话， Apa harapan kita? 我们希望什么呢？ Ya cepat-cepat hiduplah.
使我们快快这个电可以再流出来。 Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang satu bangsa. 我们今天要学习从一个民族里面， Ayat yang tadi dibacakan memberitahukan kepada kita bangsa yang berjalan di dalam kegelapan 刚才我所读的那些民族，就是在黑暗中间行走的， telah melihat terang yang besar. 他已经看见大光。 Kemudian dikatakan mereka yang diam di negeri kekelaman, 以后他看到他们在幽暗的一些国家， atasnya terang telah bersinar. 那么上面的光已经照耀在他们的面 Kalau 前。 ayat 1 ini dibagi menjadi A, B, C, D, 若是第一节的经文分成4段的话， A dan C-nya ini sama. 甲乙丙是一样的， Bangsa yang berjalan dalam kegelapan. 那就是一个行在黑暗的一个百姓。 Kemudian C-nya itu mereka yang diam di negeri kekelaman. 在丙里面所说的，那就是他们在幽暗的城市里面。 Bangsa mana ini? 是哪一个民族呢？ Mengapa mereka disebut berjalan di dalam kegelapan? 为何被称为是走在幽暗中间呢？ Mengapa mereka dikatakan itu diam di negeri kekelaman? 为何是处在一个幽暗的城市里呢？ Berdasarkan sejarah dan konteks dari ayat ini kita menemukan yang dimaksud bangsa di sini adalah bangsa Yehuda. 照着历史的背景，也在这里所提的，就是在这个犹太的。 Pada waktu itu bangsa Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahaz. 那个时候，犹大国的一个君王，那就是亚哈斯。 Pada waktu Ahaz menjadi raja, Asyur dari timur laut itu mau invasi ke barat. 当亚哈斯做王的时候，亚述国他们要进攻这个北部、西部， Yang terancam itu Aram, Israel, Yehuda. 受到威胁的亚兰、以色列还有耶夫塔。 Aram sama Israel merasa terlalu lemah untuk menghadapi Asyur yang begitu kuat. 亚兰跟以色列觉得他是非常的软弱，要抵抗这个强大的亚述。 Lalu dua negara ini mengajak Yehuda, sekutu yuk, komplot yuk, kita lawan tuh 那 Asyur. 么这2个国家就在跟犹太一起合作，我们来抵挡亚述。 Karena Yehuda nggak mau, 因着犹太人不要， lalu Aram sama Israel mengancam Yehuda. 因此亚兰跟以色列就威胁犹太。 Jadi double ancaman. 那么他们受到 Satu 双重 dari 的威胁 Asyur， 一个是从亚述 Yang 的威胁， kedua dari Aram dan 第 Israel. 二样的威胁那就是亚 Sehingga 兰和耶夫。 betul-betul bangsa ini ada di dalam keadaan ketakutan. 意思这里所说的所描写，就是在他们在惧怕中间。 Lukisannya seperti orang yang jalan itu kesandung jatuh. 这里描写到一个人走路，他几乎要跌倒， Ada yang luka, 有的在受伤， ada yang tertangkap, 有的好像是被 ada 被 yang 掳， tertawan. 有的是被掳去。 Itu lukisan untuk menunjukkan betapa keadaannya begitu buruk. 这个描写他们处在这样恶劣的环境里面， Nah, dalam keadaan seperti itu, 在这样的情景， sulit sekali untuk bisa berusaha, sulit sekali untuk memikirkan karir bekerja. 是很难。我们要在里尽力而为，要怎样去做事， Susah buat kita untuk membayangkan ini. 是很难我们想象的。 Tapi mari saya ajak kita mengenang sejenak peristiwa tahun 98. 让我带你们再次重回想到我们98年的事件。 Nah, pada tahun 98 terjadi pergolakan politik di 1998 Indonesia. 年，我们印度尼西亚在政治上的一个波动， Jakarta terjadi kegaduhan. 也加大很混乱， Banyak dirampok. 许多被抢劫， Terus kemudian nyawa seperti tidak berharga. 我们的生命几乎是没有价值了。 Banyak orang yang berusaha untuk keluar dari Jakarta. 许多人要从雅加达逃跑。 Waktu itu saya masih di Bali. 当时我在巴厘岛， Kasihan sekali orang-orang datang hanya pakai piyama. 是非常的可怜，他们在穿睡衣。 Ada yang saya jemput di bandara, senalnya pun tuh tidak seragam. 有的我在机场接他们，他们所穿的鞋子是不一样的。 Mendengar ceritanya begitu mengerikan. 听到他们所讲的是非常的使人感到毛骨悚然。 Dalam keadaan seperti itu bagaimana bisa memikirkan kerja? 在这样的情境中间，怎样可以想到他们的事业？ Nah, keadaan
keadaan serupa itu terjadi di Yehuda. 像这样的情景也是在犹太地发生的， Sampai dikatakan melarat. 在那里是过着贫 Mereka 穷， mengalami kelaparan. 他们遭遇饥饿， Begitu sulit secara ekonomi. 在经济上是那样的困难。 Dalam keadaan seperti itu diperparah oleh keputusan Raja Ahaz. 在这样的情景越加的更厉害，因着亚哈王的命令， Raja Ahaz bukannya tuh kembali kepada Tuhan. 亚哈斯并不得重回到在上帝里面， Malah dia utus orang untuk pergi ke peramal. 他甚至于去一些那个算命先生。 Padahal jelas-jelas itu dilarang di dalam kitab Taurat. 其实，在我们的律法里面是被禁止的。 Sampai akhirnya Tuhan lewat mulut Nabi Yesaya menegur, masa orang hidup tanya sama orang mati. 那个时候，借着先知告诉的我们是有生命的人，却向死人去求问。 Lalu dikatakan pada waktu itu orang lalu lalang seperti tidak tahu arah. 当时那个人在那里不断的徘徊，他们没有一个目标。 Kemudian dikatakan rakyat mengutuki rajanya. 以后老百姓就咒诅君王， Ini simbol daripada saling menyalahkan. 这就是我们之间有一些纷争，使人错误。 Inilah yang disebut dengan kegelapan dan kekelaman 这 itu. 就是我们刚才所读的，说在幽暗的情景里面， Dan itu terjadi pada waktu Ahaz menjadi raja 这个 Yehuda. 事件发生在犹大地的君王就是亚哈斯王。 Nah, jemaat, ayat tak satu tadi kan ada A, B, C, D. 刚我们所读的圣经第一节是有加一丙顶， Kalau A dan C-nya itu berbicara tentang kegelapan, 若是加跟丙是提到黑暗， C dan D-nya ini justru berbicara kebalikannya. 那么丙跟丁是讲到相反的事。 Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan 一个走在黑暗的百姓， telah melihat terang yang besar. 却看到天上的大光。 Mereka yang diam di negeri kekelaman, 他们在幽暗的城市里面， atasnya terang telah bersinar. 上面的光照耀在他们中 Di 间。 situ dikatakan ada terang. 在这里提到那里有光， Nah, pertanyaannya sekarang, siapakah terang yang dimaksud di sini? 问题是说这光这里提是哪一位呢？ Sebagai orang yang sudah lama jadi orang Kristen, 我们成为一个老基督徒， kita tekun di dalam membaca 我们 Alkitab, 经常读圣经， dengarkan khotbah berulang kali, 我们听了几遍的道， kita langsung bisa tahu yang dimaksud terang yang di sini adalah Tuhan, 我们可以马上知道这里说的光，那就是上帝， Mesias, 是弥赛亚， Tuhan Yesus. 基督耶稣。 Tapi mari kita berhenti sejenak. 我们再看一下， Jangan menempatkan diri kita dari sudut kita sekarang 我 ini. 们不要处置于我们现在的状态里面。 Coba kalau kita menempatkan diri menjadi orang Yehuda pada waktu itu. 我们试图把自己置身在那个时候百姓身上， Bagaimana kita bisa memahami bahwa terang ini adalah Yesus? 我们怎样可以了解这个光？那就是指耶稣。 Padahal kenyataannya Yesus kan lahir 700 tahun berikutnya. 其实耶稣是在700年以后才出生。 Barangkali kita yang mendengarkan omongan Yesaya pada waktu itu beberapa tahun berikutnya udah meninggal. 当我们听到这句话的时候，经过这样久的时间，说话的人已经死去了。 Tapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu punya cara untuk memberitahukan. 但我们的上帝却有许多办法来告诉大家， Memang tidak salah bahwa terang itu menunjuk kepada Mesias yaitu Yesus. 本来并没有错误，这光是弥赛亚耶稣基督。 Dan terang ini sungguh-sungguh memberikan harapan untuk menjawab kegelapan. 这个光就是使他们这种回答来解除他们的黑暗。 Tuhan pakai apa? 上帝使用什么呢？ Ada gradasinya. 那么有一些的阶层。 Ternyata Tuhan pakai yang pertama yaitu diri Yesaya sendiri bersama dengan anaknya. 那就是用以赛亚与他的孩子， Di dalam ayat yang pasal 8 ayat 18, 在第8章18节， sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku
adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. 看哪，我以耶和华所给我的儿女，就是从住在锡安山万军之耶和华来的，在以色列中作为异兆和奇迹。 Begini jemaat, 再次解释， satu kali Yesaya mendapatkan firman. 有一天以赛亚在做上帝的话， Ambil batu tulis, 他就拿那个石板， tulis 他就 Mahar 写， Syalal Maher Syalal Hasibas. 那就是马赫尔萨拉勒巴士。 Terus kemudian setelah selesai Yesaya menulis, 他写了以后， Yesaya memanggil 2 orang saksi. 以赛亚就找2个证人， Tolong ya, kamu Uria, kamu Sakaria jadi saksi. 请你帮助乌利亚、撒迦利亚，你成为证 Ini 人。 Tuhan yang memberi perintah aku menulis di batu 这是 tulis ini. 上帝命令我在石板上写的。 Nah, 1 tahun berikutnya, 1年之后， Yesaya dikaruniai seorang anak laki-laki. 上帝赐给以赛亚一个男儿， Lalu firman Tuhan datang lagi. 以后上帝对他说 Dan firman itu berkata kepada Yesaya, 这句话，对以赛亚说 berilah anak itu nama Maher Syalal Hasibas.：“ 那么你将你的孩子起名叫马舍尔萨拉勒巴士。 Apa artinya jemaat? ”这是什么意思呢？ Maher Syalal itu artinya jarahan segera. 马赫尔萨拉勒，那就是被掳的意思。 Hasibas itu rampasan cepat. 萨拉勒巴士，那就是很快的被掳去。 Nama itu punya makna. 名字是有意义的。 Saya diberi nama oleh mama saya pada waktu ganti nama Widi Antara. 我的妈妈给我的名字是维迪万达拉， Karena waktu itu mama saya belum di dalam Tuhan. 因着那个时候我的妈妈还未 Dia 信主， menjadi maaf seperti penginjil di suatu pos PI. 她就是像我们的一个布道所的一个传道， Nah, dia berharap saya itu bisa jadi pengganti. 她希望可以继承她的工作。 Itu sebabnya diberi nama Widi Antara, perantara Tuhan. 意思是说，伊维安达拉就是成为上帝的中保。 Pada waktu Tuhan memberitahukan kepada Yesaya, Maher Syalal Hasibas. 那个时候，以赛亚上帝对以赛亚说，就是马哈尔萨拉巴士， Yang artinya jarahan segera, rampasan cepat. 意思是说，那就是被掳、被抢劫的意思。 Ini ada maksudnya. 这是一些意义 Dan 的。 Yesaya mengatakan, lihat Yesaya anakku yang bernama Maher Syalal Hasibas ini. 那么，孩子，看你这个名字， Sebelum dia bisa memanggil bapak, ibu, 当他还没有讲可以叫爸爸妈妈的时候， kekayaan Damsyik Aram itu, 那么在那个大马士革的这个 jarahan Samaria itu 那就是撒玛利亚的一个被掳的， akan diangkut di depan Raja Asyur. 在亚述王面前要被掳去。 Itu menunjukkan apa? 这指向什么呢？ Bahwa terang yaitu Tuhan 那就是上帝 berkarya memberikan contoh melalui kehidupan keluarga Yesaya. 他就是借着以赛亚家庭的一个见证。 Tidak lama lagi 不久之后， sebelum anak ini gede, 这个孩子会长大以前， maka kedua raja yang mengintimidasi itu 那么在这个2个君王经常在那威胁中 akan 间， ditaklukkan oleh Asyur. 因此亚述国要使他头屑。 Bukankah berita ini seharusnya menimbulkan ada sorak-sorak dan sukacita yang besar? 岂不是这个信息是他们可以高呼得胜的声音呢？ Seperti yang dikatakan di dalam ayat 2 dan seterusnya. 就像刚才我们所读的第2、第3节以下的。 Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak 你已经使我们可以欢呼， dan sukacita yang besar. 很大的喜乐。
mereka bersuka cita di hadapanmu. 他们在上帝面前发生欢呼喜乐， Dan sukacita seperti panen. 这个喜乐就像我们收割庄稼， Sukacita seperti orang bagi-bagi jarahan 我 menang 们的 perang. 喜乐，那就是我们战胜的时候，我们可以将掳的一些东西分给大家。 Sukacita seperti Midian dikalahkan. 我们喜乐就像米甸被击败一样。 Jemaat, apa maksudnya sukacita seperti Midian 弟兄姊 dikalahkan? 妹，刚才所说的米甸被击败是什么意思呢？ Diawali dengan apa? Kuk yang menekan, 就是那个是怎样的来击压他， Gandar yang ada di atas bahunya, 那么那个cụ是怎样的在那边使他受 serta 重担？ tongkat si peninas 那么那些仗势他们受到欺压的， telah kau patahkan. 已经被上帝折断了。 Bangsa yang invasi itu seolah-olah seperti mencekik leher. 那些百姓他在这里攻击他们，已经被扼住了。 Bangsa yang menginvasi itu seperti Gandar yang memberatkan. 这个击败他们的一个cụ，已经可以使他们受到很大的压伤。 Saudara pernah lihat tukang sate Madura? 我们看到马杜拉人所卖的这个沙爹， Bukan dengan rombong ini, tetapi dia ada pikulannya itu. 并不是用推着沙在挑起来的， Ada kiri dan kanannya. 有左右的。 Nah, kemudian di tengah-tengahnya itu ada yang melengkungnya itu. 以后在中间有一个凹出的部分， Itu yang disebut dengan Gandar. 那就是我们这里所说的 Sekarang jualannya enak, kadang-kadang pakai sepeda motor. 现在卖那些沙爹，它是用 Tapi 摩托 zaman 车， dulu itu kiloan, Tas begitu ya, isi jalannya se- sambil membawa Gandar. Gitu. 要挑那样重的重担。 Nah, dikatakan sekarang Gandar itu loh dipatahkan 这里所描写的这个被折断， seperti kekalahan Midian. 就像米甸已经被击败了。 Jemaat tahu kisahnya bagaimana kekalahan Midian? 我们可以知道米甸是怎样失败的呢？ Midian itu loh tentaranya banyak, dikatakan seperti unta yang tidak terhitung. 米甸他的军人像那些骆驼不能数的， Lalu suka ganggu bangsa Israel. 他们常常欺压以色列民。 Kalau lagi panen mau berhasil begini ya dirampas. 在收割的时候，他们看到就被抢劫， Sampai akhirnya bangsa Israel itu mengalami kesulitan. 最后以色列百姓发生许多的困难。 Tapi akhirnya Tuhan mengangkat seorang hakim yang bernama Gideon. 最后，上帝是一个法官，叫做祭奠。 Aku akan melepaskan bangsaku melalui kamu. 我要使他从你手中把他们击败。 Lalu akhirnya Gideon, hai semua tentara kita siap untuk berperang melawan Midian. 以后祭奠告诉他们，我们预备要跟米甸人作战。 Tentara kurang lebih jumlahnya 30.000 orang. 他们差不多有3万的军队， Tapi Tuhan bilang keakehan, terlalu banyak. 但是上帝说太多了。 Saring. 那么我们要在一个解释。 Saringan yang pertama, siapa di antara kalian yang takut perang pulang? 第一个选择就是说，你们怕战争的，你们回去吧。 Ada 20.000 yang takut perang pulang. 差不多2万的军队，他怕战争就回去了。 Sisanya tinggal 10.000. 那么就剩下1万。 Tapi Tuhan bilang, masih terlalu banyak. 上帝说1万还是太多， Saring lagi. 那么再做个选择。 Gideon suruh semua mereka minum. 祭奠就叫他们去喝水。 Nanti saya akan beritahu yang mana yang dibawa. 我要知道哪一位可以参加作战。 Gideon kasih tahu sekarang semua minum. 你们全部可以喝水。 Ada 2 cara minum. 有2个方法喝水。 Yang satu minum maaf kayak anjing menjilat. 第一个呢，就像狗一样在那里低头。 Nah, yang sebagian kecil itu minum, airnya diambil dengan tangan kemudian didekatkan dengan 另外 mulut. 一些，他是用手拿这个生水就这样喝。 Lalu Tuhan berfirman, 上帝说， yang minum dengan cara mengambil air dan mendekatkan tangan ke mulutnya, dengan itulah engkau berperang. 用手来取水这样喝，那么就选择这样的人来作战。 Jumlahnya hanya 300 orang. 这是300人 Melawan tentara seperti unta tidak terhitung. 来抵抗那么多的军队。 Unta kan binatang gede, saudara.
骆驼是大的动物， Kalau nggak terhitung berarti banyak sekali. 若是它不能数的话，可见是那么的多。 Sekarang bayangin tentara Midian begitu banyak, 我们可 tapi 以 sekarang 想， Gideon 300我们 orang 可以 saja. 想象米甸的军队是那样的，他只是300人。 Terus kemudian Gideon atur bagi 3, sini 100, sini 100, sini 以后 100. 基甸就把它分到3队，一队是300人。 Lalu dia bilang, nanti kalau aku tiup trompet ini, 若是我吹响的 yang 号 lain 角， juga tiup trompet. 那么你们要跟着我吹响。 Baru tiup trompet belum sampai perang. 他们刚刚吹响， Itu tentara Midian saling membunuh satu dengan yang 那 lainnya. 么米甸的那些军队，他们自相残杀， Sehingga akhirnya ada kemenangan dari pihak Israel. 最后以色列民得胜了。 Nah itu yang dimaksud sorak-sorai sukacita seperti kekalahan Midian. 这就是这里所描写的欢呼，就像米甸被击败一样。 Kemenangan bukan karena tentara yang banyak. 他们得胜并不是他们有强大的军力， Kemenangan karena Tuhan sendiri yang memberi kemenangan itu. 他们得胜乃是上帝使他们得胜。 Nah jemaat yang disayang oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姊妹们， terang itu dilukiskan tadi seperti anak Yesaya. 这里所提的战争，就像以赛亚的儿子， Sebelum dia gede, 当他还没有长大 yang 之前， mengancam itu udah dibereskan oleh Tuhan. 他们的威胁，上帝已经给他们解决了。 Terang itu dilukiskan seperti Gideon dan tentara yang jumlahnya tidak banyak, tapi mengalahkan tentara 在这 yang 里 banyak. 描写到，基甸虽然军队没有这样强大，但是他却战胜了米甸人。 Makanya dikatakan di dalam ayat berikutnya apa? Allah yang perkasa, Raja yang kekal, kemudian Bapa yang kekal, Raja damai. 在这里所提的，那就是全能上帝永在的父，和平的君。 Jadi terang ini betul-betul mampu menyelesaikan kegelapan yang ada. 这个战争呢，就是可以击败这个黑暗。 Jemaat yang disayang oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姊妹们， Sekarang kita sudah dari satu ayat itu saja kita mendengarkan panjang lebar. 从这些经文我们提的这么多， Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan 那就是走在幽暗的百姓们， telah melihat terang yang besar. 他们看见了大光， Mereka yang diam di negeri kekelaman, 他们居住在幽暗的城市里， atasnya terang telah bersinar. 上面的光照耀在他们前 Untuk 面， menunjukkan bahwa Allah berdaulat, Allah sanggup untuk memberikan pertolongan. 来表明上帝是有权能，他有权力来帮助他们。 Allah sanggup untuk memberikan kemenangan. 上帝能使他们得胜， Allah sanggup untuk memberikan kelepasan. 上帝能够解脱他们， Allah sanggup untuk memenuhi harapan. 上帝可以满足他们的希望。 Jemaat yang disayang oleh 主 Tuhan, 所爱的弟兄姊妹们， apa harapan kita? 我们有渴望什么呢？ Bagaimana keadaan kita sekarang ini? 我们这个时候处境是如何呢？ Apakah ada di antara kita yang sekarang hidup serba ketakutan? 是否我们中间我们有过着我们惧怕的生活？ Baca di koran katanya ada 7 WNA ISIS, 4 udah ketangkep, 3 masih berkeliaran. 我们读了报纸，恐怖分子4位已经被抓住，3位还是在逃跑。 Wah nanti bisa meledakkan mal-mal, lalu di BB itu ya, jangan ke mall kalau nggak perlu. 在短信里面经常发出的信息就是不要去超级市场，等下受到危 Apakah 险。 ada di antara kita yang sampai ketakutan seperti itu? 是否我们产生这个惧怕呢？ Mari kita gantungkan harapan kita kepada Yesus. 让我们把我们希望寄托在耶稣身上。 Cara menggantungkan harapan kita kepada Yesus, 我们怎样把希望寄托在耶稣身上？ menaruh setiap harapan itu di dalam kerangka firman Tuhan. 那就是将我们的希望建立在上帝的道里面。 Jangan menaruh harapan itu kepada keinginan kita sendiri. 我们不要将希望寄托在我们的渴望里 Tapi 面。 mari kita taruh harapan kita itu kepada firman Tuhan, kerangka firman 让我 Tuhan. 们把希望寄托基于上帝的道里面。 Bangsa Israel menaruh harapan tentang Mesias kepada keinginan 以 sendiri. 色列民他寄托以赛亚是照着 Pada 他的 waktu 想 Yesus 望。 lahir ditolak. 当耶稣
降生是被拒绝， Karena apa? Tidak cocok dengan kehendak sendiri. 因着他的降生对我们的期望是不符合的。 Padahal Yesus memang betul-betul Mesias. 其实耶稣真正的弥赛亚， Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita tidak membangun pengharapan kita di atas dasar kemauan sendiri, tetapi di atas dasar kebenaran firman Tuhan. 因此让我们没有把我们的希望寄托在我们的欲望里面，我们就要将我们的期望寄托在上帝的道里面。 Kalau sekarang kita takut mau pergi kemana-mana, 若是我们到处害怕要去某一个地方， gara-gara ketakutan itu kita jadi orang yang aneh ke sana, jangan ke sana, jangan akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. 因着惧怕，我们什么都没有做。 Mari kita taruh kerangka di dalam kerangka firman Tuhan. 让我们把我们期望寄托在上帝的道里面。 Di dalam kitab Mazmur paling tidak 2 kali disebutkan bahwa Tuhan itu memberikan malaikatnya untuk 在 menjaga 诗篇 kita. 3处经文告诉我们，他派天使来保护我们。 Kalau Tuhan udah kasih malaikat menjadi penjaga buat kita, itu lebih daripada bodyguard. 若是上帝把天使做这个你的保镖，就超于世上的一些保镖。 Tidak terjadi sesuatu pada diri kita kecuali dikehendaki oleh Tuhan. 我们不能发生一件事，除非是上帝许可。 Maka ini akan membuat kita apa? 意思是我们感到什么呢？ Nyaman, 我 walaupun 们 tetap ada 就 ancaman. 感到安全，是纵然有一些的威胁。 Adakah di antara kita yang saat ini mengalami sakit? 是否在我们中间有疾病？ Boleh berharap sembuh enggak? 我们希望可以医治吗？ Sangat boleh. 当然，我们希望。 Karena di dalam Alkitab ada, kalau ada orang yang sakit boleh dibawa kepada penatua lalu diolesi minyak, didoakan, bukan berarti minyak olesan ya. Itu maksudnya minta sama Roh Kudus itu. 因着在圣经告诉我们，若是有一个人疾病，我们可以将他带到祭司面前膏油。 Saya memiliki rekan dokter Iwan Juanda. 我有一个同工，就是伊万主安的医生， Anaknya yang kedua belum genap waktu itu berumur 20 tahun kena kanker darah. 他的孩子还没有满20岁，他就有血癌。 Mula-mula dipikir demam berdarah. 当初以为是在哪里登革热的病， Tapi kenapa dari sini keluar darah semua? 但是为何他满身流血？ Sampai akhirnya dokter di sini udah nggak mampu 最 menangani. 终这里的医生他无能为力， Sampai dipanggil itu loh pesawat SOS untuk menerbangkan ke 以 Singapura. 后就坐了这飞机飞到新加坡， Di situ pun sama, tidak ada obatnya. 在那里也一样是无药可救的。 Ayo rupanya ini langka. 师傅看来这个病是少有的， Tapi beliau sebagai papa bilang anak ini masih kecil. Saya percaya dia masih bisa sembuh. 但是身为父亲感到孩子这么小，我希望他可以蒙医治。 Kalau dokter udah nggak bisa, kami keluarga dokter memang udah nggak bisa. Tetapi Tuhan itu tabib agung bisa. 若是医药上说无药可救，我身为医生也没有办法，但是相信上帝是有办法。 Dia minta kami semua mendoakannya. 他要我们每一个人为他祷告， Semua berdoa. 那么大家祷告， Ajaib. 神迹出现。 Jemaat tahu sembuhnya pakai apa? 你知道他怎样蒙医治？ Pakai arsenik. 他就是用一些的植物 Tapi，saudara jangan coba-coba terus minum arsenik ya, langsung keracunan 你 saudara. 不要用这些饮料，你们可以中毒。 Khusus untuk sakitnya area itu, 那就是对这种病， udah ada obatnya, tetapi terus dokter mencoba ini racun tak lawanin dengan racun. 但是这个药是我们也是以毒攻毒的办法。 Ini baru pertama kali. 这是第一次。 Sorry, boleh berani coba nggak? 对不起，你敢不敢试用？ Jemaat, apa yang terjadi? 什么事情发生了？ Anak itu sembuh. 这孩子蒙医 Puji 治， Tuhan. 感谢上帝。 Nah ini maksudnya. 这是这个意思。 Sakit berharap sembuh, 我们生病可以渴望， boleh, 可 sangat 以 boleh. 是可以的， Tapi dasarkan sekali lagi kepada kebenaran firman 但是 Tuhan. 我们要照着上帝的话。 Tapi anehnya, tidak setiap sakit sembuh seperti yang kita mau. 但并不是每一种病我们可以蒙医治的。 Masih dokter Iwan 2 tahun berikutnya. 那么2年之后，
istrinya kena kanker payudara. 他的太太染上了乳癌， Sudah berobat sampai ke Amerika, 他已经去美国那里求医， tapi tetap terakhir sakitnya itu Tapi menyebar ke paru-paru, menyebar ke lever, menyebar udah 他 kemana-mana. 蔓延到肺部，蔓延到肝脏里面。 Dia dokter, 他仍然， istrinya dokter. 他是他太太是一个医生的太太。 Dia juga melihat istri saya sudah usia, memang bukan usia usur, tetapi sudah paruh baya. 那么他的太太已经是中年人， Lalu akhirnya dia mendasarkan kepada kebenaran firman. 以后他就照着圣经所说的话。 Saya tidak meminta lagi istri saya sembuh seperti Patrick. 我不像我求像我孩子一样的， Tapi biarlah Ika disembuhkan sama sekali dari sakitnya. 但是但愿我的太太可以蒙医治。 Artinya apa? Tidak sakit-sakit lagi. 意思说他从不染上疾病， Jadi dia mendasarkan pengharapannya 他就是寄托 atas 在这个 kebenaran firman. 寄托他的期望在主的话里面。 Walaupun akhirnya istrinya betul itu tidak sakit-sakit lagi alias meninggal. 虽然他的太太从今以后没有疾病，但是他的意思他就去死了， Tapi dia tetap bisa menjalaninya. 但是他却还是仍然可以坚持。 Jemaat, sebagai orang tua terhadap anak apa harapan kita? 主所爱的弟兄姊妹们，我们对孩子有何期望？ Tidak sedikit kita yang bergerak di dalam dunia usaha ingin ada anak kita yang bisa jadi putra mahkota penerus usaha kita. 有不少我们做生意的，希望孩子可以继承我们的事业， Tapi tidak sedikit ada orang tua yang kecewa. 但也不少人他感到失望。 Ada anak yang berkata, "Sorry papa, 有一些孩子说：“爸爸，对不起， saya tidak bisa meneruskan usaha papa. 我不能继承你的事业， Sorry papa." 对不起。” Papa merasa kecewa. 爸爸感到失望， Sudah membangun usaha. 他已经尽力而为， Papa dari nol sampai sekarang. 从无到有。 Kamu tinggal nerusin saja. 你继续我的事业， Terus kenapa kamu tidak mau? 为何你不愿意？ Ya saya tidak tertarik. 我没有受到吸引。 Orang tua kecewa. 老人家感到失望， Kenapa kecewa? 为何他失望呢？ Karena menaruh pengharapan bukan kepada kebenaran firman 因着 Tuhan. 他寄托已不在上帝的话里面， Pada diri sendiri, kemauan diri sendiri. 这是他靠自己的欲望。 Sebagai satu contoh, 比方说， Bapak Daniel Bahari dulunya itu petinju. 那么丹尼尔马哈利他以前是打拳手的， Dia punya anak banyak. 他许多的孩子， Dia ingin sekali anaknya itu semua jadi petinju. 他希望他的孩子也可以跟他一样。 Ini yang saya maksud itu membangun harapan di atas kemauan sendiri. 这就是说，把我们的欲望建立在我们的希望。 Nah, pada waktu anaknya masih remaja ya nurut saja. 当他少年的时候，他遵守他父亲的吩咐。 Tetapi anaknya yang kedua yang bernama Nemo Bahari 但是第二个孩子 Nemo Bahari， berhasil itu menang tanding di SEA Games. 那么他在亚细亚奥运会在那里得胜了。 Tapi dia bilang sama papahnya, 他对父亲说 "Pak, aku nggak mau lagi jadi petinju." 我不要继续打拳手。 Loh kenapa? 为何呢？ Kamu jadi petinju, kamu tenar. 你已经这样的出名， Tapi aku nggak tega Pak mukulin orang. Pak. 但是我不忍心再打人。 Terus kamu mau jadi 那 apa? 么你要做什么？ Mau jadi hamba Tuhan. 他说要做传道人。 Nah, papanya langsung syok saudara. 那么他父亲就感到失望了， Karena dia membangun harapannya di atas kemauannya sendiri. 因着他建立他的欲望在他的思想里面。 Padahal tidak semuanya anaknya itu memang jadi petinju. 其实并不是每一个孩子是打拳术， Kecewa. 他失望了。 Memang ada orang yang mengatakan sapi melahirkan sapi, babi melahirkan babi. 本来有些人牛就生牛，
猪就是猪， Itu tidak salah. 这并不是错误的。 Tapi akhirnya diaplikasikan kalau papa pengusaha, anak pengusaha. 最后他们也说，爸爸是生意人，孩子也是生意人。 Kalau papa hamba Tuhan, anak jadi pengusaha, itu pasti ada yang salah. 若是爸爸身为一个牧师，但是孩子做生意一定是 Pertanyaan 错误。 saya, 这里的 kalau 问题， saudara dikasih anak 4, terus ada 1 yang mau jadi hamba Tuhan, apa salah? 若是你有4个孩子，一个孩子做传道人，有何错误呢？ Itu yang dimaksud, bangunlah harapan kita tentang anak di atas dasar kebenaran 这 firman. 里所说的，我们要把欲望建立在上帝的正道上。 Tugas kita sebagai orang tua melahirkan, memelihara, memberikan kehangatan, memberi dia makan, memberikan contoh bagaimana hidup beriman. 身为父母的使命呢，就是怎样养活、养育我们的孩子，我们给他一个模范，怎样做一个上帝的好儿女。 Kita akan kecewa berat kalau misalnya kita mencetak anak menurut maunya kita. 我们会感到失望，若是我们真是把欲望建立在我们的希望身上。 Bangunlah sekali lagi harapan di atas dasar kebenaran 我 firman 们要 Tuhan. 再次将我们的欲望建立在上帝的道里面。 Jemaat yang disayang oleh Tuhan. 主所爱的信徒们， Desember mengingatkan kita kepada Natal. 我在这提醒大家，在圣诞的期间， Natal mengingatkan kita kepada Yesus Kristus. 圣诞再一次使我们回想到耶稣基督。 Kalau pada zaman Yesaya, Yesus itu belum lahir. 若是在以赛亚时代，耶稣还未降生， Tapi layak dipercaya. 但是我们配得相信他。 Walaupun pada waktu itu sudah berani mengatakan telah lahir, telah lahir. 虽然当时是说，耶稣已经降生，耶稣 Telah melihat terang. 已经看到光， Terang telah bersinar. 光已经照耀了。 Pada waktu itu Yesus belum lahir. 但是耶稣还没降生， Tapi dipakai kata telah 但是已经这个字 untuk menunjukkan kepastian. 来表明这是肯定的。 Apalagi kita hari ini sudah hidup di zaman di mana Yesus itu sudah dicatat di dalam sejarah 尤 lahir. 其我们活在耶稣基督在历史上已经被记载，已经诞生了， Dia layak untuk kita percayai. 当然是配得我们相信的。 Dia terang yang dapat mengenyahkan segala bentuk macam kegelapan di dalam 他 kehidupan kita. 光可以击败一切黑暗的权势。 Kepadanya kita layak menggantungkan harapan kita. 那么我们要将我们的欲望寄托在主的道， Mari kita bangun harapan kita 让我们将我们的欲望 kepada Yesus 建立在耶稣身上， di atas dasar kebenaran 那 sendiri. 就是在主的正道里面。 Tanggal 5 April yang lalu, 今年4月5号， saya berkhotbah di tempat ini. 我在这里讲到， Sekali lagi Pak Lukas pada waktu itu 是 menjadi 我为 penterjemah. 林牧师翻译。 Di dalam kebaktian 1 dan 2 saya 在 menyaksikan. 第1堂、第2堂，我做了见证。 Kami, saya katakan kami bukan hanya saya, kami punya harapan. 我们有一个期望， Kami itu adalah Karis, jadi perhimpunan keluarga Karis itu punya harapan. 我们就是在我们的机构有一个期望， Beli kantor, 买一所的 Karena masa 办事处， karena masa peminjamannya berakhir dan tidak dipinjamkan lagi. 因着那是借来的，我们不能继续再接下去。 Mula-mula saya ketakutan sekali. 起初我感到惧怕， Selalu menangis di hadapan Tuhan mengatakan saya tidak punya jemaat. 我在 Tuhan. 主面前流泪，因着我没有会友。 Gimana bisa beli Tuhan, saya nggak punya jemaat. 我们怎样可以买到？因为我们没有会友。 Tapi tanggal 31 Oktober 2014, 但是在2014 4月31号， saya membaca di dalam 2 Tawarikh pasal 13. 我读了这个经文，这个经文， Yehuda perang lawan Israel. 那就是耶夫他怎样击败了以色列。 Yehuda tentaranya 400, Israel 800. 耶夫他这样大的军力，以色列只是800人， Tapi Yehuda menang. 但是耶夫他得胜了。 Kemudian keesokan harinya tanggal 1 bulan 11. 那么1月11号了， Baca lagi 2 Tawarikh berikutnya. 再读接下去的经文， Kali ini Yehuda perang lawan Ethiopia. 那就是
耶夫他这战胜这个耶多比亚。 Yehuda tentaranya 580.000, sementara musuhnya 1.300.000. 耶夫他的500的军队，他的仇敌是100多万， Kembali Yehuda menang. 他又战胜了。 Dan pada waktu itu Tuhan bertanya kepada saya, 当时上帝问我， apakah kemenangan karena jumlah tentara yang banyak? 是否得胜因着有强大的军旅？ Saya langsung mengerti. 我们马 Bisa 上了 beli bukan karena punya jemaat, 我们可以买到，并不是我们有一些会友， tapi karena Tuhan. 但是因着上帝。 Dan saya saksikan pada waktu itu belum selesai, saudara, baru separuh 当时 perjalanan. 我就见证这个事情还未完成， Belajar berjalan di dalam iman. 我们要学习，我们走在我们的信心上。 Karena menaruh pengharapan itu kepada janji daripada Tuhan. 因此，我们基于在我们的期望在基督的应许里面。 Tanggal 30 September yang lalu, saudara, 上一年9月30日， Tuhan melunaskan pembelian itu. 上帝使我可以还清这些债务。 Tidak pernah satu kali pun ngomong kepada pemiliknya, tolong undur ya cek ini, belum pernah. 不曾经对这个屋主说我要辞退我的支票。 Kenapa pengharapan ini dibuahi? 为何我这个期望可以有这个效果？ Bukan karena iman kami yang besar, bukan. 并不是我有这么大的信心， Itu karena Tuhan yang berkemurahan. 乃是因着上帝的怜悯。 Oleh sebab itu sekali lagi mari kita bangun harapan kita di atas kebenaran firman. 因此，我再一次说，让我们把我们的期望寄托在上帝的道里面。 Saudara mau? 我们愿意吗？ Mari kita tundukkan kepala. 我们一起祷告。 Sekarang terjawab sudah ya Tuhan. 主，这个时候你已经回答了我们的问题。 Ternyata 1 atau 2 pengharapan kami tidak terkabul. 有1、2样的事件，我们并没有蒙应允。 Rupanya kami membangun pengharapan di atas dasar yang 是否 keliru. 我们把欲望寄托在我们的思想里面？ Terang itu adalah Yesus. 这光呢，就是耶稣。 Sekarang kami boleh menaruh harapan kami kepada 我们 Yesus. 可以把希望寄托在我们耶稣身上。 Kami boleh ya Tuhan menaruh pengharapan kami di atas kerangka kebenaran 我们 firman. 可以把我们的期望寄托在主的道上， Yaitu Yesus Nah, yang justru- tertulis. 耶稣基督在我们正道上的记 Yang 载， ada di dalam Alkitab. 就是记载在圣经上。 Dan Tuhan tolonglah bantu kami. 主啊，求求你帮助我们。 Kalau ternyata kami sudah membangun di atas dasar kerangka firman, 若是我们已经把我们的欲望寄托于我们的正道上， tapi masih belum terjawab, 但我们却不蒙应允。 Tuhan biarlah kami dihibur oleh firman-Mu. 但愿你的话再次安慰我们， Sebelum anak ini bisa menyebut Bapa dan Ibu, 就是当这孩子还不认得他 pertolongan 父 itu 母， akan datang. 你的帮助却可以来到。 Itu artinya Tuhan tidak akan membiarkan. 意思是说，你不在这里任凭我们， Kami menaruh harapan kami pada Engkau Tuhan. 我们把希望寄托在你身上。 Tuhan terima kasih. 主，我们谢谢你， Dalam nama Yesus. 奉主耶稣的名， Amin. 阿门。